Kejutan itu datang dari luar, tetapi ia tepat mengenai image kekuatan Beijing. Pada 22 April 2026 ini, apa yang dilakukan oleh Iran terhadap China memang kelihatan gila. Kerana tanpa melancarkan peluru berpandu ke Beijing, krisis itu meletup di titik paling sensitif dalam model Xi Jinping. Minyak murah, laluan selamat dan kilang beroperasi tanpa henti. Dan apabila saya bercakap tentang ketidakberdayaan China, dan inilah gambaran yang semakin jelas sekarang, Xi Jinping benar-benar tidak mempunyai jawapan terhadap kerugian yang sangat besar yang sedang dialaminya ketika krisis Iran dengan Amerika Syarikat berlaku. Terutamanya kerana dua kapal kargo yang telah dirampas oleh tentera laut Amerika Syarikat yang sangat kuat yang mempunyai kaitan secara langsung dengan China. Asas industri China sudah mula merasai kesan dahsyat daripada perang ini. Saya akan ceritakan semuanya kepada anda, tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat dan berita masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah anda lihat. Dengan penuh kepercayaan, Milson Alves. Apa yang berlaku adalah langsung dan kejam. Sejak permulaan perang pada 28 Februari, ketegangan di sekitar Selat Hormuz telah sampai ke jantung perdagangan tenaga global. Laluan ini adalah antara yang paling penting di dunia. Apabila ia tersekat, kesannya mula-mula dirasai di Asia yang sangat bergantung kepada minyak dari Timur Tengah. Dan China berada di tengah-tengah kebergantungan ini. Walaupun dengan rizab, loji penapisan milik kerajaan dan keupayaan untuk bertindak, Beijing melihat risiko meningkat terlalu cepat untuk terus berpura-pura mereka kebal. Diplomasi China mula meminta semua pihak bertenang dan menolak sebarang sekatan di Hormuz. Siapa yang berada di tengah-tengah gempa ini? Di satu pihak, Iran yang telah menjadi tumpuan ketenteraan, tenaga dan logistik dalam krisis ini. Di pihak satu lagi, China, pengimpor minyak terbesar di dunia dan pembeli utama minyak Iran yang dihantar melalui laut. Data yang dikumpulkan oleh Reuters menunjukkan bahawa pada tahun 2025, China telah membeli lebih daripada 80% minyak yang dihantar oleh Iran dengan purata 1.38 juta tong sehari. Ini mewakili kira-kira 13.4% daripada semua minyak yang diimport oleh China melalui laut. Inilah kunci kepada cerita ini. Beijing tidak menggunakan minyak Iran sebagai pelengkap, tetapi sebagai sandaran strategik untuk memastikan kos kekal rendah, margin yang ketat terjaga, dan ekspor kekal kompetitif. Di manakah kesan ini muncul terlebih dahulu? Di Shandong, di kilang penapisan bebas yang dikenali sebagai teapots. Merekalah yang membeli minyak lebih murah, memproses dengan cepat, dan membekalkan sebahagian penting mesin industri China. Selama bertahun-tahun, minyak Iran tiba dengan diskaun sehingga 8 hingga 10 dolar setong berbanding Brent. Itu memang memberi perbezaan besar bagi mereka yang bergantung pada margin keuntungan yang kecil. Namun, selepas perang, kelebihan itu hilang begitu sahaja. Pada bulan April, kilang penapisan minyak di China mula membayar premium sebanyak 1.5 hingga 2 dolar lebih tinggi daripada Brent untuk kargo dari Iran. Sesuatu yang hampir tidak dapat dibayangkan sebelum ini. Apa yang dahulunya menjadi penampan, kini menjadi beban. Apa yang kelihatan seperti kebijaksanaan, kini menjadi kebergantungan. Bagaimana kejutan ini sampai ke lantai kilang? Ia sampai melalui kos penapisan, pengangkutan, plastik, bahan api, dan kos pengeluaran. Pada akhir match, Reuters melaporkan bahawa kilang penapisan bebas di China merancang untuk mengurangkan pemprosesan pada bulan April kepada hampir 50%. Di bawah 55% baru-baru ini. Ini kerana harga minyak mentah meningkat dan permintaan domestik kekal lemah. Pada masa yang sama, kerajaan China mengarahkan supaya kontrak pengangkutan baharu, ekspor bahan api dihentikan dan cuba menahan penghantaran yang telah dipersetujui. Kemudian, mereka memperluaskan sekatan ekspor petrol, diesel dan kerosin penerbangan. Apabila sebuah rejim sebesar itu menahan bahan api di dalam negara, mesejnya sangat jelas. Beijing telah memasuki mod kawalan kerosakan. Kenapa perkara ini sangat serius untuk Xi Jinping? Kerana propaganda yang dipanggil ekonomi kubu itu menjual idea bahawa sistem tersebut mampu menahan kejutan luar tanpa tunduk. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh krisis itu adalah sebaliknya. China tidak dibom, tidak secara rasmi terlibat dalam peperangan dan tetap melihat kos meningkat, margin mengecil dan keyakinan tergugat.
Reuters merumuskan perkara ini dengan menunjukkan bahawa ekspor China kehilangan momentum pada bulan Mac disebabkan oleh kejutan tenaga dan kebimbangan global yang disebabkan oleh peperangan. Ekspor hanya meningkat sebanyak 2.5%, manakala import melonjak sebanyak 20.8%. 0.8%. Satu senario yang memberi tekanan kepada imbangan dagangan dan menghakis rasa kawalan. Kejutan ini tidak terhenti pada minyak sahaja. Ia mula menular ke sektor-sektor kritikal yang lain. Salah satu gas yang paling sensitif ialah helium, gas yang penting untuk pembuatan chip, peralatan perubatan, dan komponen berketepatan tinggi. Reuters melaporkan pada bulan Mac bahawa kekurangan helium yang semakin teruk akibat gangguan sebahagian pemprosesan gas di Qatar sudah mula dirasai. Dalam beberapa kes, harga spot telah meningkat 2 kali ganda. Ini amat memudaratkan bagi China kerana ia memberi kesan tepat kepada bidang yang Xi anggap sebagai masa depan negara. Semikonduktor, elektronik maju, kecerdasan buatan, kenderaan elektrik dan industri bernilai tinggi. Tanpa bekalan yang stabil, retorik berdikari bertukar menjadi retorik kecemasan. Dan apabila bekalan tenaga menjadi terhad, masalah itu merebak seperti api di padang rumput kering. Bukan hanya kilang penapisan yang terjejas. Syarikat petrokimia, pengeluar kereta, pengeluar elektronik, pengeksport dan para pekerja turut terjejas. Reuters melaporkan hari ini bahawa perang telah menyebabkan salah satu gangguan bekalan tenaga global terburuk kebelakangan ini dengan kemusnahan permintaan yang ketara dalam jangka masa pendek dan penutupan kilang penapisan di Asia. Juga pada minggu ini, Reuters menekankan bahawa aluminium telah mengalami kejutan bekalan seperti kejadian angsa hitam dengan harga mencecah paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun. Ini menunjukkan bahawa krisis Iran tidak terhenti pada tong minyak sahaja. Ia telah merebak ke sektor logam, kos pengangkutan, insurans dan keseluruhan rantaian industri. Xi masih cuba untuk bertindak balas, tetapi tindak balas itu sudah kelihatan seperti dibuat secara tergesa-gesa. Beijing bergegas menggunakan stok simpanan, mengagihkan semula kuota import, menahan ekspor dan mengurus impak politik. Memang ada pelindungan sebahagian. Reuters menunjukkan bahawa China mempunyai rizab yang mencukupi untuk menampung beberapa bulan import yang biasanya melalui Hormuz. Tetapi rizab hanya membeli masa, bukan memulihkan kelebihan. Rizab mengurangkan panik, tetapi tidak mengembalikan diskaun minyak Iran. Rizab membantu mengelakkan kejatuhan serta-merta tetapi tidak memadamkan kebenaran yang lebih pahit. Model China menjadi terlalu bergantung kepada aliran murah dan terlalu terdedah untuk terus dipanggil sebagai kubu kuat tanpa menimbulkan keraguan. Masih ada masalah kedua, lebih senyap dan mungkin lebih berbahaya untuk rejim itu. Apabila China menahan ekspor, mengurangkan penapisan dan mula bekerja dengan bahan mentah yang lebih mahal, sebahagian daripada tekanan itu diekspor ke seluruh dunia. Ini memberi kesan kepada pembeli, kontrak, tempoh dan harga di negara-negara lain. Apa yang bermula di perairan berhampiran Iran memberi kesan kepada rantaian pengeluaran yang sangat jauh dari sana. Syarikat membeli lebih banyak stok kerana ketakutan, membatalkan pesanan, merunding semula kontrak dan mencari pembekal alternatif. Dalam senario ini, China kehilangan sebahagian daripada daya tarikannya yang telah mengekalkan kilangnya sebagai pusat dunia. Jika pembeli mula melihat terlalu banyak risiko di Beijing, kerosakan itu tidak lagi bersifat sementara sahaja dan menjadi hakisan strategik. Itulah sebabnya Xi Jinping menjadi tidak berdaya, tidak mempunyai jawapan yang jelas. Jika merangsang ekonomi secara berlebihan, ada risiko harga akan melonjak dan ketidakseimbangan menjadi lebih teruk. Jika terlalu menahan, pertumbuhan akan perlahan, industri akan kehilangan kekuatan, dan ucapan tentang kuasa mutlak akan kehilangan daya tarikan. Akhirnya, perang menunjukkan bahawa China telah bertaruh terlalu banyak pada tenaga murah dan rangkaian luar yang kelihatan selamat tetapi sebenarnya tidak. Keputusannya jelas, Beijing terdedah. Dan bagi sebuah rejim yang membina kekuatannya atas imej kawalan sepenuhnya, pendedahan ini sudah menjadi satu tamparan hebat. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milsonal. Salam.